Ui, panasnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Timbalan Penguasa Bomba Nazizul Hasman Rizal bin Hajam Aidin, Ketua Cawangan Praktikal Kebombaan, Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Timur, dalam video tutorial pemantapan teknik pemadaman atau firefighting teknik. Api, tuan-tuan boleh lihat, merupakan suatu reaksi kimia yang berlangsung secara tepat antara bahan bakar, oksigen dan haba dengan perbandingan yang tepat dalam menghasilkan tenaga haba dan cahaya. Operasi pemadaman kebakaran pada masa ini amat mencabar selaras dengan pembangunan dan kemajuan negara. Ini adalah cabaran yang perlu dihadapi oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Oleh yang demikian, kemahiran dan kompetensi pasukan pemadam haruslah meningkat supaya ianya dapat dilaksanakan dengan secara efektif dan profesional. Teknik pemadaman serta penggunaan alat dalam operasi pemadaman kebakaran adalah kemahiran yang harus dimiliki oleh setiap pegawai bomba. Manakala taktik pemadaman adalah kemampuan untuk menganalisa situasi sehingga dapat melakukan tindakan dengan cepat dan pantas tanpa melibatkan kehilangan nyawa dan harta benda. Semoga video tutorial ini dapat memberi sedikit perkongsian berkaitan dengan operasi pemadaman kebakaran. Mari sama-sama kita mendengar serta berkongsi ilmu kebombaan selepas ini. Selamat datang ke video tutorial pemantapan teknik pemadaman. Hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan senjata utama kita dalam memadam kebakaran, iaitu nozzle. Okey. Definisi nozzle iaitu satu alat yang direka khas untuk mengawal arah atau sifat aliran berdari, iaitu khasnya untuk meningkatkan hal laju. Selain itu, ia juga dicipta untuk mengalirkan air untuk memadam kebakaran dengan menggunakan kadar air yang betul dan bentuk pancutan yang sesuai kepada tempat yang dikehendaki. Terdapat dua kategori nozzle, iaitu nozzle lubang padu atau dikenali dengan solid bore dan nozzle gabus atau dikenali dengan POG. Apakah tugas utama nozzle? Nozzle ditugaskan untuk membantu memadam kebakaran dengan mengalirkan air dan buih pada kadar yang betul. Ianya berbentuk pancutan dan semburan yang dihalakan ke punca api. Apakah fungsi utama nozzle? Dia ada tiga fungsi, iaitu pertama, kawalan aliran, kedua, mendapatkan jarak pancutan, iaitu di mana kadar aliran tertentu di nozzle dan tekanan yang diberikan oleh pump akan menentukan jarak pancutan. Yang ketiga, membentuk jenis semburan. Okey, kalau kita lihat nozzle yang ada, ianya boleh mengubah bentuk semburan dengan memusingkan rubber bumper. Jenis semburan atau lebih dikenali dengan fire stream pattern yang diberikan adalah berbentuk straight stream atau lebih dikenali dengan jet. Fork stream atau dikenali dengan kabus. Tetapi dalam fork stream ia dipecahkan kepada dua, iaitu wide angle dan juga narrow angle. Yang ketiga, broken stream dan juga combination stream. Okey, kita pergi seterusnya, iaitu ciri-ciri utama nozzle. Yang pertama, flow pattern. Boleh membentuk pelbagai bentuk bagi memastikan pemadaman dapat dilakukan dengan berkesan. Yang kedua, selectable flow atau pemilihan aliran, iaitu pemilihan kadar aliran bergantung kepada teknik pemadaman yang dilakukan. Sebagai contoh, adjustable flow, fixed flow dan juga constant flow. Yang ketiga, shut-off valve, iaitu mengawal pengeluaran air. Ianya mengikut kepada keperluan anggota semasa melakukan pemadaman. Dalam shut-off valve, ianya terdapat dua injap, iaitu yang pertama, injap bola. Ianya digerakkan 90 darjah ke hadapan untuk menutup dan ke belakang untuk membuka. Gerakan mesti dilakukan sepenuhnya dan cepat bagi mengelakkan berlakunya golakan air dalam. Yang kedua, dalam shut-off valve,
iaitu injap gelongsor. Injap gelongsor ni yang mempunyai keluli tahan karat akan membenarkan penambahan dan pengurangan pengaliran air setelah pemegang digerakkan. Injap ini mengawal pengaliran air tanpa melahirkan golakan air di dalamnya. Yang keempat, selepas shut-off valve, iaitu flush, di mana ianya adalah proses pembersihan setelah selesai ianya digunakan. Teeth ataupun gigi. Ya, biasa tuan-tuan lihat, kalau kita lihat pada nozzle kita, dia ada bahagian gigi, di mana ianya memastikan bentuk semburan yang dikeluarkan di hujung adalah halus ataupun sebaliknya, bergantung kepada aliran air. Okey, di sini saya ingin memberikan pendekatan berkaitan dengan teeth, iaitu gigi. Di dalam bab gigi ni, ianya terdapat 4 jenis gigi. Yang pertama iaitu fixed rigid, di mana dimesin dari logam keras dan terpasang secara kekal pada nozzle. Kedua, fixed flexible, disekalikan dengan rubber bumper pada nozzle. Fixed replaceable dibentuk dari plastik atau getah, boleh ditukar dengan gigi berputar pada beberapa muncung ataupun nozzle. Yang keempat, spinning replaceable, iaitu dibentuk dari plastik, semua gigi berputar dan cukup tahan lama dan boleh diganti. Ianya boleh membentuk semburan yang lebih baik. Seterusnya adalah rubber bumper, di mana rubber bumper ini adalah keselamatan untuk spinning teeth dan memudahkan penukaran bentuk semburan. Yang ketujuh iaitu pistol grip. Ianya memastikan anggota dapat mengawal nozzle dengan baik. Dan yang akhir sekali, dalam ciri-ciri nozzle adalah male coupling. Ianya adalah untuk penyambungan delivery hose ataupun hose hantaran. Habis berkaitan ciri-ciri berkaitan dengan nozzle, kita pergi kepada 3 kumpulan nozzle. Untuk makluman semua, nozzle ini dia ada 3 kumpulan. Yang pertama, ianya dikenali dengan low volume, di mana low volume ni adalah kadar aliran 230 liter per minit ke bawah. Di mana kita nak dapat low volume ni? Itu persoalannya. Okay, untuk makluman, low volume ini kita boleh lihat, iaitu pada hose reel atau salur bantu mula pada jentera. Hose sepanjang 200 kaki. Tekanan kerja nozzle bertekanan tinggi hingga 40 bar. Dan ianya boleh digunakan untuk mendapatkan tekanan kerja nozzle pada 7 bar. Itu adalah berkaitan dengan low volume. Kita seterusnya kita pergi kepada yang cukup popular yang kita gunakan, iaitu hairline. Di mana hairline ni ada 2, iaitu smooth bore dan juga fork. Smooth bore ni adalah lubang padu dan fork adalah semburan kabus. Ciri-ciri atau spesifikasi dia iaitu kadar aliran adalah 230 liter per minit sehingga 1320 liter per minit. Nozzle ini juga dicipta untuk mendapat tekanan kerjanya pada tekanan 7 bar. Tekanan kerja nozzle iaitu nozzle operating pressure, iaitu 7 bar atau 100 PSI. Tekanan terendah nozzle kumpulan handline dibenarkan beroperasi dan ada kelihatan jarak pancutan serendah 5 bar dan tekanan tertinggi adalah 14 bar. Okay, kita pergi seterusnya kepada master stream yang ketiga dalam kumpulan nozzle, iaitu kadar aliran melebihi 1325 liter per minit. Nozzle ini mempunyai 4 kadar aliran pilihan sehingga 3800 liter per minit. Memerlukan kemampuan pump cara berangkai selari atau dikenali dengan parallel relay pumping untuk kadar aliran yang tertinggi pada nozzle operating pressure iaitu 7 bar. Boleh beroperasi menggunakan buih. So hari ini kita nak bincangkan dengan kumpulan nozzle yang kedua, iaitu hairline, yang ianya sentiasa menjadi persoalan dan kemuskilan dalam pembelajaran. So kita pergi satu persatu. Sila ambil perhatian dan dengar dengan teliti. Okay, kita pergi yang pertama, iaitu nozzle yang pertama. Nozzle yang pertama ini adalah solid bore ataupun smooth bore ataupun plain.
Tapi tuan-tuan biasa dikenali dengan plain. Okey, ini adalah plain nozzle. Ini adalah nozzle yang pertama, iaitu solid bore ataupun plain nozzle. Atas faktor keselamatan, setiap nozzle jenis ini yang tidak mempunyai injap kawalan dipastikan bertekanan kerja nozzle 3 bar sahaja semasa operasi. Kadar aliran sekiranya saiz tip nozzle diberi tekanan kerja 3 bar. Okay. Bukan injap kawalan sepenuhnya. Maknanya dekat sini nozzle ni tidak mempunyai kawalan. Okey, boleh? Okay. Kita pergi ke nozzle seterusnya. Okay. Nozzle seterusnya adalah nozzle yang kedua, yang di mana ini dikenali dengan fixed flow. Ini adalah yang dikenali dengan fixed flow. Kalau kita tengok di sini, kalau kita nak kenal lebih dekat dengan fixed flow, kita lihat pada tab yang berwarna kuning. Kerana nozzle ini mempunyai perubahan bentuk semuran, seperti ini tidak memerlukan formula perkiraan untuk dapatkan kadar aliran. Kerana ianya adalah kadar aliran yang telah ditetapkan. Okay. Hanya satu aliran yang disediakan pada tekanan kerja nozzle 7 bar. Tertera di hadapan bumper. Menggunakan injap kawalan berbola, pembersihan flush boleh dilakukan semasa operasi. Dan kadar aliran tidak berubah pada semua bentuk semuran. Dan jarak pancutan masih jauh pada tekanan serendah 5 bar. Bentuk semburan kampus dikembangkan dari 45 darjah hingga 110 darjah. Boleh digunakan bersama dengan buih. Okay. Kita tengok bahagian dia. Bahagian yang dikatakan pada fixed flow nozzle. Okay. Pada fixed flow nozzle ini terdapat beberapa bahagian. Kalau kita lihat tadi ciri-ciri nozzle, kita boleh lihat yang pertama ianya adalah berkaitan dengan rubber bumper. Okay. Di mana rubber bumper? Ini dikenali sebagai rubber bumper. Okay. Ini rubber bumper. Okay. Rubber bumper ini digunakan untuk melindungi spinning disc. Ini adalah gigi, pada bahagian gigi. Okay. So, ini rubber bumper. So, inilah yang akan mengawal bentuk semburan. Sama ada kita nak menggunakan semburan kabus ataupun semburan pancutan. Okay. Kedua, seterusnya adalah berkaitan dengan shut off valve. Okey, ini adalah shut off valve. Di mana shut off valve inilah yang mengawal untuk membuka dan menutup aliran. Yang ini adalah pistol grip. Okey, pistol grip ni digunakan sebagai pemegang. Inilah yang akan cara menggunakannya. Okey, tuan-tuan boleh lihat. Bila kita pegang ni, ibarat kita memegang pistol. Okey, sebab tu yang ini dikenali dengan pistol grip. Okay. Kemudian male coupling. Ini male coupling. Okay. Okay. Ini adalah fixed flow nozzle. Okay. Kita pergi seterusnya. Nozzle yang seterusnya, nozzle yang ketiga. Di mana nozzle ini cukup popular, cukup mudah digunakan. Nozzle yang tiga ini adalah selectable flow atau lebih dikenali dengan adjustable flow. Yang ini tuan-tuan biasa lihat. Nozzle ini berada dalam jentera. Okay. Nozzle ini jenis selectable flow dan sama ada dari jenama apapun merupakan jenis yang terbaik dan mudah dikenalikan untuk mendapatkan jarak pancutan yang berbeza-beza. Dengan melakukan pertukaran pilihan kadar aliran dari tinggi ke rendah atau sebaliknya dan serentak diikuti akan berlaku perubahan pada jarak pancutan. Okey. 4 pilihan aliran yang disediakan selain pilihan untuk flush. Tekanan minima nozzle adalah 5 bar dan tekanan maksima adalah nozzle adalah 14 bar. Menggunakan injap kawalan jenis bola. Kadar aliran tidak berubah pada semua bentuk semburan. Bentuk semburan kabus boleh dikembangkan seluas 110 darjah. Pembersihan nozzle flush boleh dilakukan semasa operasi. Sesuai untuk digunakan bersama dengan campuran buih. Okey. Kalau kita lihat sebentar tadi, iaitu bahagian pada fixed flow, sekarang ni kita lihat kepada adjustable nozzle ataupun adjustable flow. Apa yang membezakan antara fixed flow adalah pilihan 4 kadar aliran.
Okey, kita boleh lihat 4 kadar aliran. 4 kadar aliran adalah yang berada di sini. Tuan-tuan boleh lihat pada tangan saya ni. Ini adalah 4 kadar aliran. Yang mana aliran-aliran ni yang akan mengubah aliran yang kita perlukan. Okey. Yang lain adalah sama. Okey. Habis berkaitan dengan nozzle adjustable flow, kita pergi kepada nozzle yang keempat. Okay. Nozzle yang keempat ini jarang ditemui, hanya ada di akademi. Tetapi sekiranya ada dalam jentera, nozzle ini dikenali dengan automatic constant pressure. Okay. Nozzle ini jenis ini perlu membuat bukaan penuh, iaitu untuk mendapatkan kadar aliran tertinggi pada nozzle. Apabila nozzle operating pressure telah mencapai selepas mengenal pasti kehilangan tekanan dalam hos, iaitu geseran, barulah pemegang injap kawalan digerakkan untuk merubah kadar aliran. Sekiranya tekanan melebihi 8 bar di nozzle, injap kawalan gelonsor secara automatik menutup laluan aliran air. Kadar aliran air antara 360 hingga 1150 liter per minit. Tekanan standard dan 360 hingga 950 liter per minit tekanan kecemasan. Apa yang dikatakan tekanan standard adalah iaitu diberi sebagai 7 bar atau 100 PSI. Pertukaran tekanan standard ke tekanan kecemasan mengekalkan jarak pancutan. Pengeluaran hampir sama. Pertukaran kadar aliran, tekanan standard tetap stabil. Hanya nozzle jenis ini yang menggunakan injap gelonsor. Pilihan flush untuk pembersihan semasa operasi. Fit teeth di bumper untuk semburan luas dan halus. Okey, kalau kita lihat di sini perbezaan antara adjustable, fixed flow dan juga automatic adalah pada bahagian gigi dia. Kalau kita lihat gigi pada adjustable flow ini, ianya adalah jenis spinning. Tetapi yang ini dia jenis fixed. So yang ini yang ditetapkan. Kemudian apa yang dikatakan tekanan yang ditetapkan adalah yang standard di depan. Hanya pusingkan saja. Sebelum tuan-tuan gunakan, tuan-tuan kena setting dulu yang di hadapan. Sama ada tuan-tuan nak gunakan tekanan rendah ataupun tekanan yang ditetapkan. Tekanan rendah adalah berwarna merah, iaitu 4 bar sahaja. Manakala tekanan biru adalah 7 bar, yang mana ini telah ditetapkan. Okey. Nozzle seterusnya. Okey. Nozzle seterusnya adalah nozzle yang kelima, iaitu dikenali dengan multi-purpose. Bukan Acron. Acron adalah jenama. Ini adalah multi-purpose nozzle. Kerana kadar aliran tidak berubah pada semasa menukar bentuk semuran. Pemadaman dengan 2 bentuk semuran. Perkembangan penuh, kabus sehingga 110 darjah. Pilihan pembersihan iaitu flush tanpa hentikan operasi. Kadar aliran adalah 360 liter per minit pada tekanan kerja nozzle 7 bar dalam bentuk semburan kabus. Tekanan jadi rendah selepas memilih bentuk semburan ini dengan kadar aliran 170 gallon per minit atau 643 liter per minit. Pilihan pembersihan flush tanpa hentikan operasi. Dilindungi dari bahan kepanasan sambil memadam kebakaran dalam bentuk semburan combination. Okey, bezanya di sini, nozzle ni ianya boleh menggunakan 2 semburan dalam satu masa, iaitu satu pancutan jet. Kalau tuan-tuan lihat, yang ini adalah lubang padu, yang mana ini adalah untuk semburan jet ataupun solid bore. Dan yang kedua adalah semburan kabus, di mana semburan kabus akan dihasilkan apabila spinning disc ini bergerak. So, ini adalah nozzle multipurpose. So, itu saja untuk pada hari ini. Ini saja dapat disampaikan, bermaksud hari ini pembelajaran kita hanya berkaitan dengan nozzle sahaja. Harapan saya, apa yang telah disampaikan dan dikongsikan bersama dengan tuan-tuan, ilmu telah diberikan, senjata ada pada tuan-tuan. Saya mengharapkan tuan-tuan dapat mencari, menggali, menghayati dan menyelami
sebanyak mana ilmu pengetahuan berkaitan dengan nozzle ini bagi persediaan tuan-tuan di masa akan datang. Soalan akan dibekalkan oleh bahagian latihan Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia nanti. Saya mengharapkan agar tuan-tuan dapat menjawab segala soalan yang diberikan dengan jaya. Akhir kata, semoga kita berjumpa lagi di dalam video tutorial pemantapan teknik pemadaman yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.